Jadi macam ni dia punya asas dia. Kalau kamu tengok, yang ni basic sekali. Dalam tingkatan 5, kamu ditambah dengan sedikit je, iaitu berkenaan dengan sukuan. Tapi kebanyakan soalan saya tengok yang first sekali dia akan tanya pasal trigonometri sudut cakah. Apa benda trigonometri sudut cakah ni? Trigonometri sudut cakah adalah kalau dia bagi satu segitiga, macam tu. Dia terlebih sikit. Sebelum ni macam ni je. Ni lebih sikit. Jadi kalau sudut dia kita ambil kat sini, theta dia, asal dia, ini kita panggil dia sudut tirus. Sudut tirus kan. Okey. Manakala yang kat sebelah sini adalah, yang ini alfa ni adalah, ini yang kita panggil dia sudut cakah. Sudut cakah. Sudut cakah biasanya dia adalah kedudukan dia sukuan kedua macam tu. Okay. Apa sifat dia dalam trigonometri? Untuk sudut cakah, soalan untuk sin tak ada masalah. Sebab sin sentiasa positif untuk sudut cakah sukuan kedua. Kan? Tapi kalau dia tanya tentang cos ataupun tan, dua-dua ni sifat dia negatif untuk sudut cakah. Okey, tapi nak kira dia kita tak pakai sudut ni. Nak kira dia kita tetap menggunakan segitiga bersudut tegak untuk mengira trigonometri. Tetap kita pakai formula sos catur. Cuma jawapan kita tu, bila kita lepas kita buat jawapan kita tu, kalau dia melibatkan cos atau tan, sudut cakah, nilai dia adalah negatif. Contoh macam inilah. Contoh. Tengok saya bagi kat sini contoh. Tarik. Macam ni kan. Yang ni P, Q, R, S. Okey. Sini kita bagi panjang dia 3. Okey. Sini panjang dia 4 cm. Sini pun 4 cm. Sini 5 cm. Contoh. Okey. Jadi soalan tanya kat sini contoh. Kita cari sin sudut SQR. SQR tak ada masalah. Sebab SQR kat sini. SQR sini. Dia sudut tirus. Jadi kita ambil formula kita senang aja. Sin tadi apa? Soh. Jadi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Jawapan kita adalah 3/5. Okey. Tapi bila dia tukar sudut, dia kata dapatkan tan sudut PQS. Tan sudut PQS. Mana tan dia? Sudut PQS sini. Jadi maksudnya dia nak apa? Sudut cakah. Bila sudut cakah, kamu tengok sudut cakah, tan, automatik jawapan kamu mula-mula negatif dulu. Belum kira lagi, negatif dulu. Kalau soalan objektif, kita dapat teka dah. Sebab soalan objektif biasanya dia ada positif, ada negatif. Nampak? Jadi kita boleh teka dah. Oh, jawapan ni kita nak yang negatif. Okay? Jadi macam mana nak kira dia? Nak kira tan, kita tetap ambil dalam segitiga ni. Kita tak pakai yang kat luar ni. Yang bagi sudut ni hanyalah bagi simbol saja. Jadi tan tetap kita ambil yang sudut dalam dia, seorang sebelah dia. Itu kita akan ambil dia 3/4. Ini kita panggil dia. Ini soalan berkenaan apa? Sudut cakah. Okey. Yang ini yang banyak dalam exam dia tanya untuk kamu kan. Dia ada 3 jenis sebenarnya. Sudut tirus, sudut cakah, satu lagi sudut refleks. Sudut refleks jarang-jarang jumpa. Tapi sudut cakah banyak. Banyak dia tanya pasal cakah dalam matematik ni. Okey. Jadi ni lebih kurang dia punya ulang kaji sikit untuk kamu. Jom kita tengok soalan yang pertama. Okey. Soalan mana soalan saya tadi? Sekejap. Share sini dulu. Saya buka soalan. Dia soalan objektif. Tengok. Besar ni. Besar sangat. Adjust sikit. Kau boleh adjust size dia. Adjust size dia bagi cantik sikit. Mana bagi balance. Tengok ingat Okay. Tengok. Okey, soalan nombor 6. Tiba-tiba nombor 6 tak apalah sebab saya cari untuk trigonometri je. Okey.
Saya akan lukis segitiga tu semula. Okay, dia macam tu. Terus. Kemudian. Sini. Sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. A. B. C. D. E. Okay. Ni dia bagi 4 cm. Sini dia bagi sama panjang. Ini dia bagi 8 cm. Okay. Kita baca maklumat dulu. Kita tengok apa yang kita boleh tambah dekat gambar rajah ni. Rajah berikut menunjukkan dua segitiga bersudut tegak ABC, AED. ACD ialah garis lurus. BCD ialah sudut cakah. Dan BCD ialah sudut cakah. Mana? Sini. Sudut cakah. Dia bagi tahu. Okay. Diberi cos. Okay, jadi kat sini diberi. Cos sudut ADE adalah sama dengan 1/5. Okay. Benda ni kita panggil dia nisbah trigonometri. Nisbah maksudnya dia mewakili nisbah panjang pada sisi-sisi sebuah segitiga. Okay. Jadi sudut ADE kat mana? Tanda sudut ADE. ADE sini ADE. Nampak? Sudut ADE. Jadi dia nak cos. Cos maksudnya apa? Bersebelahan hypotenuse. Ini bersebelahan, ini hypotenuse. Tengok sudut-sudut. Yang ini adalah dia punya adjacent. Ini dia punya opposite. Ini dia punya hypotenuse. Apa dia bagi kat sini? Dia bagi 1/5. Nilai sebenar kita siapa? Untuk cos apa? Cos adalah bersebelahan hypotenuse. Jadi nilai sebenar kita adalah 4. Per dengan panjang ni kita tak tahu. Panjang siapa ni? Panjang AD kita tak tahu. Jadi kat sini kita boleh kira panjang AD dengan menggunakan nisbah sahaja. Nisbah ni mudah ya sebab 1 jadi 4 maksudnya kita darab 4. Jadi kat sini pun kita kena darab 4. Jadi kita akan dapat panjang AD adalah sama dengan 20. Bila 20 maksudnya dia ni 10, dia ni pun 10. Itu maklumat kita dapat. Okey. Sekarang soalan ditanya pula, berapakah nilai cos BCD? Dia nak cos BCD pula. Bila dia tanya cos BCD, sudut dia sini. Bila sudut kat sini, sudut cakar, kita kena pinjam segitiga yang berdekatan dengan dia, bersebelahan dengan sudut cakar tersebut. Siapa yang ini? Jadi segitiga ni kena penuhlah nilai dia. Macam mana nak penuhkan nilai dia? Kita guna Pythagoras theorem. 10, 8. Jadi kalau ikut formula Pythagoras theorem, yang hypotenuse kita kena tolak. Jadi 10 kuasa 2, tolak 8 kuasa 2, punca kuasa 2. Ni kurungan. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6. Sebenarnya senang je, kamu hafal je 6, 8, 10. Kan? Tapi kalau tak hafal, kena buat macam ni. Okay, kita akan dapat kat sini 6. Baru kita boleh dapatkan jawapan dia. Okay? Jadi kat sini cerita kita soalan dia nak apa? Cos BCD. Jadi jawapan kita untuk cos sudut BCD adalah sama dengan, okey, cos sudut cakar apa sifat dia? Negatif. BCD sudut cakar, jadi cos sifat dia negatif. Siapa cos kita? Bersebelahan hypotenuse. 6/10. Oh, 6. Saya punya 6 berpusing-pusing. Okey. Nampak? Ada tak jawapan? Tak ada. Sebab apa? Dia nisbah. Bila nisbah, kita kena kecilkan dia. Dapatlah jawapan kita. Negatif 3/5. Okey. Perhatikan dulu, tengok pelan-pelan. Dia faham tak? Boleh ke? Okey.
Kemudian kita masuk soalan seterusnya. Besar pula. Okay. Soalan seterusnya kita tengok. Tadi basic saya cerita lebih kurang. Tengok nombor 5 pula kat sini. Okay, ni kertas 2 pula. Tadi kertas 1, ni kertas 2 kan. Soalan trigo kertas 2. Nombor 5 kat sini. Kita tengok. Gambar rajah yang diberikan ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, kemudian ada satu lagi segitiga bersudut tegak kat sini pula. Ini saya lukis mula je. Dalam exam, kamu tak wajib lukis mula. Tak payahlah lukis mula, penat je. Kamu hantar gambar ni balik. Jadi semua kamu contenglah kat gambar tu. F. Sini N. Okey. Panjang kita 30, 25, 7. Okey. Sudutnya besar ni X. Okey. Jom kita tengok apa maklumat yang kita perlu tahu kat sini. Yang kita boleh tambah lagi. Rajah berikut menunjukkan segitiga bersudut tegak KFN dan MKT. M ialah titik tengah KF. Titik tengah maksudnya apa? Sama panjang. Tanda. Okey. Sekarang dia bagi kat sini 25, 7. Jadi kat sini kita boleh lengkapkan segitiga ni dengan menggunakan apa? Pythagoras theorem. Jadi apa formula kita? Hypotenuse terlibat jadi kena tolak. Jadi punca kuasa 2, 25 kuasa 2, tolak dengan 7 kuasa 2, letak kurungan, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 24. Okey. Jadi kalau 24 dia bahagi 2 pula, dapatlah seorang berapa? 24 bahagi 2, 12. Dia dapat 12, ini pun dapat 12. Seorang 12. Okey. Dah dapat 12, satu lagi segitiga pula terlibat. Jadi kita boleh lengkapkan satu segitiga lagi. Yang ini tak terlibat hypotenuse. Bila hypotenuse terlibat, nak cari dia maksudnya kena tambah. Kena tambah, kita akan buat kat sini. Yang kedua ni, punca kuasa 2, 12 kuasa 2, sini campur dengan 30 kuasa 2. Okey. Ini tekan kalkulator. Ini saya tak hafal juga. Mana kalkulator? Okey. Kan? Dua belas kuasa 2 campur dengan 30 kuasa 2 sama dengan, lepas tu kita punca kuasa 2 kan dia. Dapat 32.31. 4 point 32.31 ini. Kita lengkapkan dululah. Okey. Sekarang tengok soalan pula. Apa soalan tanya? Yang pertama, dia tanya sin X. Sin X. Jadi, bila kita buat sudut sin X, sudut besar ni kita panggil nama dia sudut reflect. Kan? Sudut besar ni namanya sudut reflect. Dekat sudut reflect, kalau besar macam ni, sudut reflect, sin adalah bersifat negatif. Sin adalah bersifat negatif. Manakala cos dengan tan, dia kena tengok keadaan. Kan? Ini sudut reflect. Okey? Kalau sudut reflect macam ni, besar macam ni, maksudnya dia lebih pada 300, lebih pada 270. Besar ni. Kan? Biasanya yang ni kita panggil dia duduk dekat sukuan keempat. Tapi tak apa, sebab soalan tanya sin. Bila soalan tanya sin, sifat dia apa? Negatif. Okey? Bila sifat negatif, nak kira kena ambil apa? Kena ambil orang sebelah dia. Yang ni kena ambil masa nak kira. Jadi kita akan gunakan itu sin kan? X sama dengan sifat apa? Negatif. Apa formula sin? Bertentangan 24. Nampak?
bahagi dengan hipotenus 25 siap. Kita dua senang sikit. Okey. Apa soalan kedua? Tan Y. Kat mana Y? Ni sini. Ini sudut cakah yang kita bincang tadi. Sudut cakah. Jadi bila kita buat sudut cakah, tan Y automatik sifat dia juga negatif. Sudut cakah sifat dia adalah negatif untuk tan dan cos. Kan? Nota tadi mula-mula kan. Tapi nak kira dia kena pakai segitiga sebelah dia. Dia kena pakai sudut ni. Mana tan kita? Bertentangan bahagi bersebelahan. Towa. Kan? Jadi jawapan kita situ 30 per dengan 12. Katakan pelajar terlupa kecil. Dia tinggal macam ni. Ni dah betul lah. Dia tak ada masalah sebab dia bagi jawapan tadi dia dah kecilkan. Tapi dia tulis itu dengan nilai yang sama. Jadi kalau kamu tak kecil pun, kalau kita bahagi dapat jawapan yang sama. Okay? Tapi jawapan dalam skema dia kecilkan. Jadi kita ikutlah. Kalau kita kecilkan sifar 6 akan dapat 5 per 2. Ni kita dua siap lah. Macam tu je. Dan biasanya markah dia dalam 5. 5 markah. Trigonometri, kertas 2, 5 markah. Contoh soalan macam ni. Okey? Boleh ya? Kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu tanya terus ya. Dia nampak kan? Okey. Sekarang kita pergi terus dekat soalan yang ni penyelesaian. Ini macam mana nak guna kalkulator? Yang ni penting ni. Macam mana guna kalkulator? Okey. Ni tak ada segitiga dah. Dia tak ada segitiga. Cuma bila soalan macam ni, dia melibatkan penuh 360. Nampak penuh. Dia kata apa? Nombor 7. Selesaikan untuk theta berada di antara 0 hingga 360. Jadi kat sini, yang penting kamu kena ketahui, yang pertama adalah sukuan. Yang ni penting. Sukuan. Ini kita panggil sukuan lah. Okey. Sekejap, saya tutup. Sukuan. Okey, ini sukuan pertama. Maksudnya 0 sampai 90 darjah kita panggil dia sukuan pertama. 90 sampai 180 kita panggil dia sukuan kedua. 180 sampai 270 ini kita panggil dia sukuan ketiga. 270 sampai patah balik. Bukan kosong lah. Dia jadi apa? 360. Ini sukuan keempat. Kamu kena cam sukuan dia. Okay, dalam exam dia tak bagi ni saya rasa. Sukuan tak bagi. Okay. Cuma yang kamu kena tahu adalah pada sukuan pertama semua positif. Apa maksud semua positif? Sin positif, cos positif, tan pun positif. Okay. Untuk sukuan kedua pula, sini, sin sahaja yang positif. Kalau sin positif maksudnya apa? Lagi dua orang tu negatif. Okay. Kat sini, tan sahaja yang positif. Okay. Manakala kat sini pula, cos sahaja yang positif. Okay. Itu cara kita kira lah. Kan? Itu untuk mendapatkan dia punya simbol negatif ataupun positif tu nak tunjukkan kat mana dia duduk nanti. Okey. Kemudian yang pertama ni kita panggil dia sudut asas iaitu kita ambil theta. Dekat sebelah ni adalah 180 tolak theta. Sini kita kena ambil 180 tambah theta. Sini kita kena ambil 360 tolak theta. Okey, jadi sebenarnya yang ini asal dia adalah kosong tambah theta. Dia tambah tolak. Nampak? Kan? Kosong tambah theta, 180 tolak theta, 180 tambah theta, 360 tolak theta. Okey, apa guna ni? Tengok nak buat benda ni. Nak buat soalan ni kena pakai benda ni. Yang pertama A. Dia bagi apa? Sin theta sama dengan 0.6123. Okey, jadi apa kita buat?
T. Itu namanya T. Buat T. T ni guna untuk apa? Yang pertama, dapatkan sudut asas. Macam mana dapat sudut asas? Sudut asas adalah sin negatif 1. Pindah kat sini. 0.6123. Tekan kalkulator. Itu kita panggil sudut asas. Ini kita panggil dia teknik T. Ambil kalkulator. Tekan shift sin 0.6123. Dapat jawapan kat situ 37.76. 37.76. Kita ambil. Okey. 37.76 darjah. Kemudian apa? Kenapa T ni? T ni menunjukkan sukuan mana yang terlibat. Sin positif. Sin positif maksudnya sukuan pertama dan kedua. Sukuan pertama dan kedua. Apa sifat sukuan pertama? Theta, ambil terus saja. Theta sama dengan ambil terus. Jawapan kita 37.76. Macam tu. Apa sifat sukuan kedua? Ini sifat yang penting ni. Sukuan kedua pula, sifat dia adalah kat sini, theta kita, walaupun theta kita kena ambil formula ni. 180 tolak dengan sudut asas kita. 37.76. Baru dapat jawapan dia. Jadi kita akan ambil jawapan dia akan jadi 180 tolak 37.76 akan jadi 142.24 darjah. Dua jawapan saja. Sebab tu T. Itu kita panggil dia teknik T. Itu baru A. Cuba tengok macam mana. Okey. Sekarang tengok apa beza dengan B. Saya tolak B. Kamu boleh buat sama-sama dengan saya. B. Soalan dia bagi apa? Sin theta sama dengan negatif 0.8553. Okey. Buat macam ni. Seterusnya kita buat apa? T. Buat T. Okey. Apa guna sistem T ni? Yang pertama dapat sudut asas. Sudut asas ni tak nak pakai, kalau tak nak keliru, jangan pakai theta juga. Pakai huruf lain lah. Contoh saya boleh pakai huruf, nama saya Azman A. Tak masalah, boleh pakai. A pinjam kejap. A sama dengan kat sini adalah sin negatif 1 0.8553. Okey. Mana negatif dia? Negatif tak pakai. Negatif kita tak pakai untuk dapatkan sudut. Negatif ni kita pakai untuk tentukan sukuan mana. Itu kena ingat. Dia ada dua bahagian. Nombor dia untuk tentukan sudut. Simbol dia kat mana dia duduk. Itu untuk soalan ni. Ramai yang keliru benda ni. Okey, jadi tekan kalkulator, ambil kalkulator, tekan shift sin 0.8553, kamu akan dapat 58.79. Ambil 2.40. Jadi kat sini sin negatif. Siapa yang terlibat dengan sin negatif? 1, tak boleh. 1 dia kata semua positif. 2, sin positif. Kita nak sin kita negatif, tak boleh kat sini. Jadi siapa? Sini dengan sini. Jadi yang terlibat adalah sukuan ketiga dan sukuan keempat. Macam tu. Okey, apa formula untuk sukuan ketiga? Tengok balik formula kita situ. Ketiga. 180 campur theta. Theta kita siapa? A ni lah sudut asas. Jadi theta sama dengan 180 campur dengan 58.79. Okey, kemudian yang ini pula sudut sukuan keempat. Jadi theta adalah sama dengan 360 tolak dengan 58.79. Dapatlah jawapan kita kat sini, dua jawapan. Setiap satu nombor tu akan menghasilkan dua jawapan. Okey. Tengok dapatkan jawapan ni. 180 tambah 58.79.
Sini kita akan dapat 238.79. Okey, yang ini 360 tolak dengan 58.79. Kita akan dapat 301.21 darjah. Ini cerita untuk A dengan B. Untuk C, D, E, F sama je cerita dia. Jalan kerja dia sama. Beza dia apa? Memakni je. Kalau cos, cos. Sin, sin. Macam tu je. Boleh? Kamu boleh cubalah. Nanti kamu tengok. Pergi buat C, D, E, F tu boleh try tengok kan. Saya akan masuk bahagian seterusnya kan. Okey, kita ada masa singkat ni. Okey, ini contoh soalan exam. Kegunaan trigonometri. Dia bukan tanya kadang-kadang dia tak tanya macam mana kita tengok tu. Kita belajar, dia tukar sikit. Yang ini kamu dah belajar sebenarnya dalam tingkatan 3 saya rasa. Sudut dongak, sudut tunduk. Okay. Okey, dia punya aplikasi untuk trigonometri yang pertama kat sini adalah melibatkan, saya tarik sini tu. Di soalan situ, ini nota dia lebih kurang. Sudut dongak. Goyang-goyang ni. Dan sudut tunduk. Okey, untuk pengetahuan kamu, dia orang ni nama je lain. Kan? Dia punya sudut dia, jumlah sudut dia ataupun nilai sudut dia adalah yang sama. Sebab apa? Dia guna petua zigzag. Dia kena guna petua zigzag. Okey, yang bawah ni kita panggil dia sudut dongakkan. Jadi asal dia adalah dia kena tengok straight dulu, baru dia mendongak ke atas. Itu namanya sudut dongak. Daripada straight dia mendongak ke atas. Okey, sama juga dengan ni. Ini namanya sudut tunduk. Nampak? Sudut tunduk macam mana cerita dia? Dia kena tengok tegak dulu, baru dia tunduk ke bawah. Tegak dulu, baru dia tunduk ke bawah. Okey? Bila kita tambah dua garisan lagi, iaitu garisan menegak sini, maka jadilah kita panggil dia segitiga bersudut tegak tadi. Jadi bila ada segitiga bersudut tegak, automatik benda ni kita boleh kira dengan menggunakan trigonometri. Kan? Trigonometri. Okay, saya keluarkan. Biasanya kalau soalan dia tanya sudut tunduk ke, dongak ke, tak peduli. Saya guna petua, saya guna apa? Kita pakai je satu je segitiga kita pakai dongak. Dia bagi tunduk ke dongak, kita pakai sudut dia kat sini. Sebab apa? Nilai dia sama. Kecuali dia suruh tunjuk. Okey, dia kata tandakan dekat mana sudut tunduk, baru kita tanda. Cerita tu. Okey. Dalam soalan ni dia ada dua jenis soalan. Yang pertama soalan mencari sudut. Nombor dua soalan mencari jarak. Kan? Oh, dia tiga, sorry. Satu lagi mencari tinggi. Nampak? Jarak biasanya sini, panjang. Sini tinggi. Sini sudut. Hypotenuse tak pernah tanya. Dia tak pernah tanya panjang ni berapa, tak pernah. Dia bagi boleh. Dia tanya tak pernah. Sebab bila kita tengok benda tu, kita tak payah ukur benda kita tengok. Tak payah. Kita tak letak tali. Contoh macam gambar soalan ni. Kita tak letak N dengan pokok kelapa tu ikat tali, tak ada. Lepas tu ukur panjang, tak ada. Yang kita ukur apa? Jarak N dengan pokok kelapa dan kita ambil jangka sudut, kita boleh ukur sudut. Jadi kita boleh agak, apa yang kita boleh agak? Kita boleh agak tinggi pokok kelapa tu. Jadi kita takkan pajat untuk kira tinggi pokok kelapa. Okey? Jadi bila tiga perkara dia bagi, yang boleh dapat, maksudnya kalau nak cari sudut, kita kena ada jarak dan tinggi. Itu cerita dia. Kalau nak cari tinggi, kita kena ada sudut dan jarak. Kalau nak cari jarak, kita kena ada sudut dan tinggi. Pusing ni. Benda yang sama cerita dia macam tu lah. Kan? Contoh kan, saya bagi kat situ. Saya bagi kat sini, sudut dia 30 darjah. Kemudian jarak ni kita ukur 10 meter.
Berapa tinggi ni? Jadi kat sini kalau kamu tengok, biasanya kita akan gunakan tan. Sebab formula kita apa? Tan 30 sama dengan bertentangan per dengan bersebelahan. Jalan kerja dia. Kemudian potong 10, bawa pergi depan. Tekan kalkulator terus dapat T. Tekan kalkulator 10 tan terus ya. 10 tan 30 terus tekan je. Kamu akan dapat jawapan T sama dengan 5.77 meter. Lebih kurang macam tu cerita dia. Okay. Kalau nak cari sudut, dia kena bagi dua-dua ni. Okay. Jom kita tengok soalan dia. Apa cerita? Mana contoh Okay, tengok soalan nombor 8 ni, maksudnya simulasi SPM ni, maksudnya soalan ni pernah masuk dalam SPM, mungkin gambarnya yang berbeza. Ni anak saya main double terus. Rajah menunjukkan N memandang ke arah puncak sebatang pokok kelapa Q dan kemudian memandang ke arah kaki pokok kelapa itu. Okey, jadi saya akan lukis. Jangan lukis pokok kelapa, kita lukis segitiga. Kamu pergi lukis pokok kelapa tak guna tak ya? Okey. Kemudian lepas tu saya silap. Lupa pula. Ni ada N. N kepala di sini. Okey balik N. Tambah pokok. Ini pokok dia tinggi ni. Ni kena ingat mata N kat sini. N tengok maksudnya dia tengok pakai mata. Dia tak pakai lutut. Ni mata. Segitiga dia jadi macam tu. Okey. Dia bagi jarak dia adalah 10 meter. Jadi samalah ni 10 meter. Ini pun 10 sama. Kemudian dia kata apa? Sudut dongak Q dari aras mata N. Dari aras mata N ialah 44. Aras mata sini. Maksud sudut dongak ke mana? Sini 44 darjah. Itu kan? Okey. Sudut tunduk P dari aras mata N ialah 7. Jadi N dia tunduk juga. Sini. N juga menunduk. Menunduk berapa darjah? 7 darjah. Macam saya bagi tahu, walaupun tunduk dia sebenarnya kat sini 7 darjah, tapi sebab zigzag, maka sini pun sama. Okey? Cari tinggi pokok kelapa itu. Jadi kita kena guna berapa? 2 segitiga. Segitiga pertama, kita ambil yang ini T1, yang tu lagi ini T2. Okey? Jadi kita akan dapati jawapan dia, tinggi pokok kelapa adalah T1 campur T2. Saya akan kira T1 dulu. Okey, macam mana kira T1? Kita pakai tan. Tan 44 sama dengan T1 per dengan 10. Soalan macam tadi. Potong 10 pergi depan. Ambil kalkulator, tekan. 10 tan 44. 9.66. Bundar 9.66. Okay. Jadi T1 sama dengan 9.66. Okay. Manakala T2 macam mana pula? Tengok T2. T2 kita anggap dia panjang ni dengan panjang ni sama. Jadi kita pakai tan juga. Tan 7 sama dengan T2 per 10 sama. Nombor je beza. Potong ni bawa pergi depan. Dah. Jadi jawapan kita akan dapat T2 sama dengan 1.23. Jadi jumlah kita kan tinggi pokok kelapa. Kelapa aku nak eja kelapa pula kan. Tak apa. Boleh kelapa pun kelapa lah. Sama dengan campurkan 10.89. 10.89 meter. Itu jalan kerja dia. Ini revision, maksudnya kamu dah pernah belajar. Sekarang ingat-ingat lupa. Ini sekarang ingatlah. Jangan lupa tu buanglah.
Tadi ingat-ingat lupa. Sekarang ingat saja. Okey. Kita pergi tengok soalan satu lagi. Seterusnya. Helikopter. Oh, ni kebat. Okey. Boleh Nombor 9 kat sini. Tengok. Dalam rajah berikut, A dan B ialah kedudukan dua buah kereta. Pada suatu ketika, sudut tunduk kereta A dan kereta B dari helikopter. Bila dari helikopter, kita tanda point saja. Ini helikopter H hebat. Kemudian ada kereta A, ada kereta B. Macam tu kan. Jadi bila kita buat sudut tunduk, sebenarnya dia terus sambung je ni. Melengkung pula. Macam tu. Kan? Jadi ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga. Segitiga pertama yang kecil, segitiga yang kedua yang besar ni. Yang sengit ni tak pakai. Dia mesti melibatkan sudut tegak. Mesti melibatkan sudut tegak. Okey? Isi maklumat. Sudut tunduk kereta A dan kereta B. Kereta A 30. Jadi yang ini sudut dia 30. Okey, kenapa letak kat sini pula? Kan saya beritahu kamu tadi. Sudut tunduk ke dongak ke. Sebab konsep zigzag sama. Nilainya sama. Jadi kita tak isilah kat atas. Kita isi kat bawah. Kan? Jadi kat sini akan jadi 30 kat sini. Sini akan isi 20. Okay, kemudian dia kata apa lagi maklumat dia bagi. Jarak antara dua-dua ni adalah 50 meter. Nampak? Jadi kat sini, hitung tinggi dalam meter helikopter itu dari aras tanah. Sudah. Problem kita apa? Kita tak ada panjang ni. Nampak? Ni tak ada, ini pun tak ada. Jadi sebab tu soalan tu kebat. Kita kena buat dalam bentuk persamaan. Okey, apa yang kita tak ada? Ni X. Apa yang nak cari? Ni Y. Macam tu. Okey, jom kita keluarkan. Benda yang sama, cuma kebat dia adjust sikit. Okey, apa yang maklumat pada segitiga yang pertama? Segitiga pertama kita gunakan sama cerita dia, tan 30 sama dengan Y per X. Tan 30 sama dengan Y per X. Kan? Okey. Untuk segitiga yang kedua pula, tan 20 sama dengan apa? Y per dengan X campur 50. Jadi kita kena buat apa? Persamaan serentak. Okey. Macam mana nak buat serentak ni? Okey, senang je. Kamu tengok ni Y dua-dua. Kita akan dapat X dulu. Kan? Kalau kita buat persamaan, kita boleh dapatkan X dulu. Sebab apa? Ni Y. Tapi kalau kita kembangkan, kita boleh dapat Y terus. Tak ada masalah. Okay, kita pulang kat kamu macam mana. Serentak sebenarnya kita ambil benda yang sama, apa ni senang. Jadi saya akan pindahkan dulu ke sini. Ni saya potong tang di sini. Okey, ni pun saya potong tang di sini. Kurungan Okey, dua-dua ni Y, maksudnya ini dengan ini sama, boleh sama. Jadi saya akan buat kat situ X tan 30 sama dengan X tambah 50 tan 20. Okey, yang ini kita boleh guna kalkulator. Boleh pakai kalkulator nak cari X. Jadi kita ambil kalkulator kita. Okey. Tak payah pakai algebra, pakai kalkulator. Jadi terus tekan X alpha X kat situ tan 30 tutup kurungan. Ini kalau kalkulator saya lah. Jangan abaikan benda ni, abaikan mengarut ini Okey, sama dengan ni alpha calculate dia keluar sama dengan masukkan yang sebelah sini kurungan alpha X tambah 50. Ni soalan kebat ni. Tan 20. Okey, saya letak dalam kurungan juga sebab darab takut nanti dia salah kira. Tan 20. Kurungan tutup 2 kali. Okey.
Macam mana dapat jawapan X? Kita tekan shift calculate. Dapat X terus. Kamu calculator kamu mungkin 2 kali tekan. Shift calculate. 2 kali. Cuba. Kamu akan dapat X tu. Tekan calculator. Cuba. Boleh? Cuba Cuba tekan. 85.29 benar Jadi kat sini yang saya dapat daripada kalkulator tadi adalah X sama dengan 85.29. Okey. Jadi soalan tanya apa? Soalan suruh cari tinggi helikopter. Tinggi siapa? Y. Mana-mana boleh ambil. Mana yang mudah. Jadi daripada belah kiri ni maka Y sama dengan X tan 30. Jadi masukkan balik X apa? 85.29 tan 30. Dapatlah jawapan penuh kita balik kan. Ini saya buat mencari X dulu. Dia boleh cari Y terus kan. Okey. Jadi kat sini mana tekan 85.29 tan 30. Cuba try kalkulator kau. Boleh pakai tak? Dapat jawapan 49.24 meter. Macam tu. Itu jawapan dia. Okey. Untuk soalan kebat ni. Sebenarnya soalan ni adalah soalan yang kebat. Kalau tak pernah buat, sangkut. Kalau nak selesai algebra ni, kalau tak biasa selesai pun tak boleh. Pakai kalkulator saja untuk selesaikan algebra ni. Untuk soalan sudut dongak, sudut duduk yang melibatkan kebat. Okay, boleh ikut ke? Boleh? Okay. Sebelum saya lupa nanti ada yang masih lagi belum apa. Kalau kamu tak subscribe saya punya channel, nanti kamu tak boleh tengok recording kita ni kan. Jadi ambil ni dulu. Kalau kamu sebelum lupa, kamu boleh tengok dekat youtube.com. Boleh type aja ni. Saya tak nak buat dia punya tu lah. QR tu. C/ nama saya Azman Muhammad. Okay. Jadi kamu boleh tengok lah. Kan? Yang paling latest sekali kamu punya ini ataupun malam ni saya ada kelas lagi. Kamu biasanya saya akan post 2 hari selepas kelas kan. Maksudnya kalau hari ni hari Khamis, hari Jumaat boleh tengok. Boleh tengok semula rakaman kita kan. Okey. Okey, saya teruskan. Kita tengok satu soalan Soalan tu lagi helikopter juga dengan menara Maybank. Okay. Soalan nombor 11 melibatkan sebuah helikopter dengan menara Maybank. Okay. Macam biasa, kita lukis dia bentuk yang kita faham. Dia tinggi helikopter tu. Macam tadi jugalah. Ni N ada tinggi. T. Ni H. Ini T. Nampak? Okay. Kemudian ni 500 dia bagi. Ni K. Okay. Apa soalan dia? Soalan tak tengok. Okey, kejap Bagi nampak keseluruhan. Ni kebat juga ni. Pada satu ketika, sebuah helikopter berada pada jarak 500 meter mencancang di atas sebuah kereta. Sudut tunduk T dari helikopter. Dari helikopter dengan keadaan T ialah puncak Maybank. Sudut apa ni? Dongak T dari kereta. Okey. Sudut tunduk helikopter pergi ke T. Sini. Bentukkan dia segitiga dia. Bila dia kata sudut tunduk, kat mana letak sudut? Sini juga tak. Berapa dia kata? 33 darjah 58 minit. Dia main darjah minit ni, jangan pergi letak point pula nanti kan. Sudut dongak T dari kereta. Ni T dari kereta. Ni kat mana letak sudut dia? Kat sini boleh. Jadi kita letak 32 darjah
42 minit. Situasi ini ditunjukkan dalam rajah berikut. Okey. Cari tinggi kepada meter yang terdekat menara Maybank. Jadi kita tengok apa yang kita tak ada. Yang kita tak ada adalah ini apa? Y, sini X. Tak ada dua benda. Benda ni je. Kebat cerita pasal ni je lah. Okey, sekarang tengokkan kalau sini X, sini pun X lah. Okey. Kat situ. Jadi kita tengok, dia melibatkan ada berapa segitiga? Dia melibatkan 2 segitiga. Saya keluarkan segitiga yang atas ni. Bila saya keluarkan segitiga yang atas tu, perhatikan betul-betul. Tinggi dia adalah 500 tolak Y. Nampak? 500 tolak Y. Tinggi dia. Lebar dia adalah X. Sudut dia adalah, itulah 33 darjah 58. Okey, manakala segitiga bawah ni tak apa jelas. Ni dah ada tiga, semua dah ada. Jadi kita keluarkan yang pertama, yang atas tu saya akan buat tan juga kan. Tan 33 darjah 58 minit sama dengan bertentangan 500 tolak Y per X. 500 tolak Y per X. Yang ini pula, yang bawah ni pula, kita akan buat tan 32 darjah 42 minit sama dengan Y per X. Untuk soalan ni, apa yang sama? X pula yang sama. X pula yang sama. Jadi kita kena dapatkan X. Macam mana? Ni dengan ni. Tukar tempat. Dua ekor ni tukar tempat. Dia akan jadi apa? X pergi sini. Tan pergi sini. Ini saya potong ni. Sini X. Sini tan akan turun. Tukar tempat. Ini pun sama. Tukar tempat. 32 darjah 42. Okey. Jadi kita boleh buat persamaan dah kan? Dah boleh. Persamaan kita type macam mana? 500 tolak Y kurungan per dengan tan 33 darjah 58 minit sama dengan Y per tan 32 darjah 42 minit. Okey. Sebelum kamu tekan kalkulator, kamu kena ingat kan? Kalkulator kamu tu prosesornya kecil, RAM-nya pun kecil. Jadi kalau melibatkan bahagi, kadang-kadang dia kira lambat ataupun dia akan tulis apa? Tak tahu kira. Can solve. Jadi apa kita buat? Kita kena bagi satu baris sebenarnya. Jadi yang ini saya akan potong, saya akan pindah ke sebelah. Ini cara guna kalkulator. Ada setengah kalkulator yang baru sekali tu mungkin dia boleh kira. Okey, sekarang ambil kalkulator, kita try. Saya akan guna kalkulator iPad saya, boleh tak boleh? Kamu tak lewat masuk iPad dan exam, tak buat macam mana kan? Okey. Tan. Okey. 32 darjah. 32 darjah ni Ni. Atas ENG. Kalkulator semua sama lebih kurang. Atas ENG darjah, kemudian 42. Tekan dia lagi sekali. Tutup. Ting. Kalau kamu kadang-kadang tak payah tutup lah. Kan? Kemudian kurungan buka balik 500 tolak Y. Kalkulator kamu mungkin tak faham Y, dia akan faham X saja. Saya pun akan buat X juga. X ni bukan X ni X ni maksudnya bila kita guna kalkulator, apa-apa saja unknown kita tukar kepada X. Okay, kemudian sama dengan alpha calculate kat situ. Silau. Okay. Kemudian apa tadi? Oh, Y dulu. X lah. Alpha X darab dengan tan. Apa yang ni? 33.58. Kan? 33 darjah 58 minit. Tutup satu. Okay. Saya dah type semua. Saya try. Shift calculate. Dapat terus X 243.98. Kan? X kita siapa? Y ni.
kat soalan kita. 243.98. Boleh cuba. Kalau kalkulator biasa, warna hitam Casio dia 2 kali je. Beza dia tekan shift calculate 2 kali. Okey. Berapa tadi? 243.98. Dapat jawapan kita Y sama dengan 243.98 meter. Okey, jadi kesimpulan kita Y apa? Tinggi menara Beng-Beng. Tinggi menara Maybank adalah sama dengan 243.98 meter. Okey? Macam itulah kisahnya untuk hari ni. Boleh jadi setakat ni untuk hari setakat ni dulu. Kamu ada saya dah tambah soalan. Soalan ada lagi satu helikopter juga kamu boleh try ada 2-3 soalan lagi boleh cuba. Allah ni yang mudah lah. Bukan kebat. Yang saya bincang kebat yang penting ni. Saya nak bagi lepas kebat dulu. Okey. Jadi kita akan stop share. Okey. Jadi untuk form 5 hari ni sampai sini dulu. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Baik. Kalau kamu nak request topik, kamu boleh request dekat YouTube tu pun boleh komen kat situ. Saya nak topik ni cikgu minggu depan. Boleh. InsyaAllah.